Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada hari ini bagi subjek sains sosial. Jadi kita sambung lagi tajuk kita pada hari ini di bawah tajuk ciri-ciri khas haiwan bagi melindungi diri. Jadi minggu lepas kita dah belajar ada 4 jenis ciri khas bagi melindungi diri haiwan, iaitu penyamaran, bersengat, bertanduk dan bercengkerang keras. Okey. Ciri-ciri khas pada haiwan digunakan untuk melindungi diri. Tujuannya adalah untuk mengelak daripada dimakan oleh haiwan atau diancam oleh manusia. Okey, di dalam alam haiwan adanya mangsa dan pemangsa. Okey, biasanya mangsa ni terdiri daripada haiwan-haiwan yang kecil dan pemangsa ni adalah haiwan-haiwan yang besar dan jenis haiwan karnivor, iaitu memakan haiwan lain. Dia tak macam kita manusia, kita tak makan manusia, kita makan haiwan lain. Okey, jadi dalam dunia haiwan, haiwan makan haiwan. Jadi ada mangsa dan pemangsa. Jadi bagi melindungi diri mereka, adanya ciri-ciri khas bagi mengelakkan diri mereka tu diancam. Sama ada oleh haiwan lain ataupun diancam oleh manusia. Manusia pun adalah salah satu ancaman terbesar bagi haiwan. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab sekarang awak tengoklah contoh macam harimau. Siapa yang ancam harimau? Takkanlah kerbau nak ancam harimau kan? Ancaman harimau adalah manusia, di mana manusia menangkap harimau, membunuh harimau untuk mendapatkan dia punya kulit. Macam gajah dibunuh untuk mendapatkan gading. Kalau ikutkan gajah tak ada musuh, jadi musuh gajah adalah manusia. Sebab tu cikgu kata manusia adalah ancaman besar bagi haiwan-haiwan ni. Maaf cikgu sebenarnya tak berapa sihat, jadi mungkin cikgu akan batuk-batuk sesama. Kita tengok ciri yang pertama, iaitu penyamaran. Sesetengah haiwan menggunakan teknik penyamaran untuk bersembunyi daripada musuh dengan menyerupai persekitaran dia. Haiwan-haiwan ni ada kelebihan di mana dia boleh menyorok. Teknik ni sama macam askar. Awak pernah tengok askar kan? Baju dia celoring warna hijau. Kadang-kadang dia letak daun-daun atas kepala, kat badan. Tujuan dia untuk melindungi diri daripada dilihat oleh musuh. Kalau askar, dia pakai celori hijau tu, bila dia duduk dalam hutan, susah nak diperhatikan sebab warna sama. Cuba askar tu pakai baju warna merah dekat dalam hutan. Mesti menjadi sasaran yang mudah. Sebab dalam hutan warna hijau, tiba-tiba ada satu orang tu pakai baju merah. Jadi dia menjadi sasaran yang mudah. Haiwan juga menggunakan teknik penyamaran ni. Kita tengok haiwan yang menggunakan teknik penyamaran. Yang pertama, sesumpah. Badan dia hijau. Dan dia juga tinggal di pokok. Pokok kan warna hijau. Jadi bila dia duduk dekat celah-celah daun, dia sukar untuk dilihat. Sama juga dengan belalang. Belalang warna hijau. Ada juga belalang warna coklat. Coklat tu biasanya dekat rumput-rumput yang berwarna coklat lah. Kalau belalang dekat rumput-rumput warna hijau, awak susah nak nampak. Seterusnya bawah tu kupu-kupu. Kupu-kupu warna coklat. Biasanya dia berselindung atau menyamar di batang-batang kayu. Batang-batang kayu warna coklat dan bertumpuk-tumpuk. Jadi bila dia kupu-kupu ni hinggap dekat pokok, kat dahan pokok, jadi dia sukar dilihat. Yang seterusnya kuda belang. Kuda belang warna apa? Hitam dan putih, betul? Kuda belang dia bukan tinggal di hutan macam kat Malaysia ni warna hijau. Tak. Kuda belang ni tinggal di Afrika. Kat sana tak ada, ada tumbuhan hijau tapi tak banyak. Dia lebih pada kawasan kering. Jadi bila hitam putih ni, dia di kawasan hutan dekat Afrika tu, dia susah nak dilihat. Dia sama juga macam harimau. Harimau dekat Afrika sana pun susah nak dilihat sebab badan dia belang-belang. Apa lagi haiwan yang menggunakan teknik penyamaran? Antaranya sesumpah. Sesumpah lagi advance.
Sebab badan dia boleh bertukar warna. Bila dia pergi kawasan warna hijau, badan dia jadi warna hijau. Bila dia pergi kawasan warna coklat, badan dia jadi warna coklat. Yang satu sotong. Ada sotong yang boleh menyerupai sebiji warna tempat yang dia lalu. Dia pergi kat warna coklat, jadi coklat. Dia pergi kat warna merah, badan dia jadi warna merah. Dia pergi dekat tempat warna kelabu, badan dia jadi warna kelabu. Okey, awak boleh buka lah dekat YouTube. Okey, cari teknik penyawaran haiwan. Kat situ macam-macam ada. Okey, awak boleh lihat macam-macam haiwan yang menggunakan teknik penyamaran. Okey, seterusnya bersengat. Setengah haiwan menggunakan sengat berbisa untuk menyakitkan atau membunuh musuh apabila terasa terancam. Ini biasanya banyaklah. Kebanyakan dia adalah serangga. Okey. Kita tengok haiwan yang menggunakan sengat. Pertama, kalajengking. Kalajengking dia punya sengat di ekor. Kalau kita kena sengat kalajengking, kalau satu sengatan sekali sengat, kita mungkin boleh hidup lagi. Tapi bila dah banyak kali kena sengat kalajengking banyak kali, mungkin boleh membawa kematian. Lipan, lipan pun sama. Sengat dia dekat ekor. Tebuan, sengat dekat ekor. Lebah pun semat kat ekor. Sengat dekat ekor. Okey, sengatan lebah ni dia kurang berbisa sangat. Tapi bila kena banyak-banyak pun sakit. Tapi berlainan bagi tabuan. Tabuan sengat dia berbisa. Lagi-lagi tabuan tanah. Kalau kena tu boleh mendatangkan maut. Apa lagi haiwan yang berbisa? Okey. Haiwan yang berbisa ni ular. Ular, apa lagi? Apa lagi haiwan berbisa? Cikgu pun dah lupa lah. Tebuan, kalajengking, lipan. Tak apalah, awak cari sendiri. Cikgu pun dah blur-blur pula ini. Tapi yang cikgu ingat ular lah. Ular berbisa. Sangat-sangat berbisa. Okey. Seterusnya, kita tengok bertanduk. Haiwan bertanduk. Terdapat haiwan yang mempunyai tanduk tajam dan kuat. Tanduk ini digunakan untuk mempertahankan dirinya daripada serangan musuh. Okey, apa haiwan tersebut? Rusa, kerbau, kambing. Apa lagi haiwan ada tanduk? Lembu. Lembu pun ada tanduk. Lembu, elk. Elk ni biasanya dekat negara orang putih ya, yang tanduk dia besar tu. Okey. Lepas tu badak sumbu. Tu badak sumbu kan, dia punya tanduk tu dekat hidung. Ada dua. Lepas tu gajah. Okey, gading gajah tu pun dikira tanduk. Okey, tanduk-tanduk ni digunakan bagi melawan musuh. Dia tak boleh menyamar. Dia tak ada sengat. Jadi dia menggunakan tanduk untuk melawan musuh. Biasanya musuh dia pun besar juga. Contohnya harimau, singa. Okey. Kadang-kadang ia pun digunakan untuk mempertahankan diri di kalangan spesies yang sama. Contohnya macam ada haiwan kerbau jantan yang lain, dia nak mengawan nak mendapatkan kerbau betina yang lain. Jadi mereka bergaduh menanduk. Jadi digunakan tanduk tu untuk berlawan dengan musuh sama spesies. Okey, faham eh? Okey, kambing. Kambing, walaupun kambing ni kebanyakannya dia bela dekat kandang, tapi tanduk dia pun digunakan untuk mempertahankan diri. Kadang-kadang kan kambing kan dilepas kat luar. Kadang-kadang mana tahu mungkin ada harimau belang ke ataupun harimau kumbang nak datang serang. Jadi dia gunakan tanduk tu untuk mempertahankan diri dia. Okey, cuba bawa baca atas tu mengaplikasi. Bagaimanakah anda mempertahankan diri daripada serangan lebah? Okey. Yang cikgu tahulah, andai kata awak diserang lebah. Okey, awak cari air
sungai ke apa-apa air, awak terjun dalam air tu. Yang cikgu tahulah sebab lebah dia tak boleh berenang kan. Okey, cara kedua, gunakan asap. Asap, tak kisahlah asap asap daripada apa tu? Awak bakar kertas ke, awak bakar apa? Sampah-sampah daun-daun ke. Okey. Lebah akan lemas dekat dalam asap. Asap juga digunakan untuk oleh apa? Pengutip madu lebah ni, dia gunakan asap untuk melemahkan lebah. Okey, cara seterusnya awak larilah kan. Okey. Seterusnya kita tengok yang bawah, bercengkerang. Setengah haiwan seperti siput dan kura-kura melindungi badan mereka dengan menggunakan cengkerang daripada serangan musuh. Okey, apa haiwan-haiwan yang menggunakan cengkerang? Kita tengok kura-kura, penyu, siput, kerang. Semua ni ada cengkerang. Cengkerang ni keras. Okey. Awak tengok kura-kura dengan penyu. Andai kata buaya nak makan, buaya tak boleh makan lah. Okey, sebab dia punya cengkerang sangat keras. Bila buaya menyerang, dia menyorok dekat dalam cengkerang tu. Jadi dia selamat. Okey. Macam kerang. Kerang ada macam-macam jenis. Ada kerang lala, kepah, mentarang. Semua tu dia cengkerang. Dan cengkerang dia adalah keras. Tak percaya, awak ambil kerang, awak gigit. Dia gigit tak cengkerang dia? Tak boleh kan? Awak kena kopik baru awak boleh makan. Siput pun sama. Siput ada cengkerang. Bila dia diganggu oleh musuh, dia akan masuk kat dalam cengkerang tu. Jadi cengkerang yang keras tu dapat melindungi diri siput tersebut. Okey. Itu adalah 4 ciri khas bagi pelindungan haiwan. Kita tengok balik, iaitu 1, penyamaran, 2, bersengat, 3, bertanduk, 4, bercengkerang. Okey, jadi cikgu akan bagi satu latihan ni. Okey, minta awak selesaikan. Kalau ada latihan yang sebelum ni awak tak siap, tolong selesaikan dan hantar pada cikgu ya. Okey. Sampai sini pengajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.